Lignoselulosa adalah satu nama yang agak unik dan jarang didengari. Tapi sekiranya saya menceritakan mengenai kayu atau pokok-pokok kayu, ia agak mudah didengari dan difahami oleh semua orang. Pokok-pokok kayu di persekitaran seperti rimba, buluh, rotan, hutan-hutan di laut, dan hutan, pokok kelapa sawit, kelapa, getah dan juga nenas yang ditanam di seluruh ladang di Malaysia. Dan pokok-pokok ini dituai mengikut musim-musimnya. Dan ini adalah di antara sumber-sumber lignoselulosa yang merangkumi kepelbagaian biologi yang berada di Malaysia dan juga di dunia. Dan juga hasil yang terbesar di Malaysia seperti pokok padi dan juga pokok tebu, di mana setelah padi dituai, jerami padi, hampas tebu adalah di antara juga sumber-sumber lignoselulosa yang terbesar. Jadi untuk memudahkan, lignoselulosa merupakan gabungan daripada dua perkataan, iaitu lignin dan selulosa yang kita rangkaikan dan membentuk perkataan lignoselulosa. Jadi lignin, selulosa dan hemiselulosa ini adalah komponen-komponen yang berada ataupun komponen kimia yang berada di dalam tandan pokok kosong kelapa sawit, ranting-ranting, serat-serat daun, jerami padi, hampas tebu dan pelbagai lagi untuk dalam bahagian-bahagian di dalam tumbuh-tumbuhan, dan merangkumi 3 komponen yang utama, walaupun terdapat komponen-komponen yang lain seperti tannin, pektin, linin dan bahan terekstrak. Manakala kalau melihat kepada tajuk syarahan perdana saya, polimer ataupun biopolimer. Perkataan polimer bagi mereka yang tidak biasa mendengarnya, kita mudah ataupun lebih senang mendengar perkataan plastik. Jadi polimer adalah bermula daripada perkataan poly dan mer. Poly bermaksud banyak, mer bermaksud unit. Jadi kalau saya gabungkan, ia merangkumi di mana terdiri daripada rangkaian unit-unit yang bersambung membentuk rantaian yang panjang. Dan kalau biopolimer, bahan-bahan ini adalah kebiasaannya berasal daripada sumber-sumber biologi. Dan biasanya polimer akan dikategorikan mengikut berapa panjang dan bilangan unit yang kita kenali sebagai darjah pempolimeran. Perkataan-perkataan ini akan saya gunakan di dalam syarahan perdana ini. Jadi untuk definisinya mungkin untuk memudahkan kita memahaminya. Jadi untuk darjah pempolimeran, ia merujuk kepada bilangan unit pada rantaian tersebut. Jadi jenis polimer terdapat 3 polimer yang penting yang biasa kita kategorikan sebagai polimer termoplastik, yang biasanya kadang orang berkata kepada plastik, iaitu polimer yang boleh dikitar semula, apabila panas dia akan mencair dan sebagainya. Dan kemudian ni adalah polimer termoset, iaitu polimer yang tidak boleh dikitar semula, telah statik dan boleh digunakan untuk kegunaan-kegunaan yang berjangka panjang. Manakala elastomer ialah lebih merujuk kepada bahan-bahan polimer yang bergetah ataupun daripada sumber getah ataupun sintetik-sintetik yang mempunyai sifat-sifat getah. Apakah yang dimaksudkan dengan selulosa? Rajah yang ditunjukkan ini adalah struktur ataupun molekul selulosa yang mengandungi kumpulan yang kita panggil sebagai D-anhydroglukosa yang disambung daripada menggunakan sambungan 1,4-D-glycosidic yang warna merah yang saya tunjukkan itu, dan pada kedudukan 1 dan 4 sambungan itu. Dan untuk satu unit glukosa ini, kalau darjah pempolimeran, kalau katalah darjah pempolimerannya adalah 30,000, maka ulangan unit ini kepada 30,000. Dan ia terdiri juga daripada setiap ulangan ini mempunyai 3 kumpulan hidroksil yang di dalam kotak itu 1, 2 dan 3, 3 kumpulan hidroksil. Dan darjah pempolimeran untuk selulosa pada tumbuh-tumbuhan berada di antara 200 hingga 10,000. Maknanya ulangan glukosa unit ini sehingga 10,000 dan ada yang melebihi daripada itu, tapi kebanyakannya tidak melebihi 10,000.
Dan kumpulan hidroksik ini memberi kelebihan kepada ikatan hidrogen, bahasa sains sedikit ikatan hidrogen, bagi kita melakukan apa-apa modifikasi ataupun membentuk sesuatu yang memberi peranan besar kepada arah penyusunan, di mana di dalam selulosa, di dalam gentian tadi, dia mempunyai penyusunan selulosa pada fibril dan mempunyai kawasan berhablur dan kawasan amorphous. Kawasan berhablur bermakna selulosa itu tersusun dengan cantiknya, manakala kawasan berhablur bermakna selulosa tersebut adalah disusun secara rawak, Dan selulosa ini sifat-sifatnya dia mempunyai ketahanan kepada alkali yang kuat. Sebab itu kalau kata meja ini tertumpah bahan alkali dan sebagainya, agak sukar untuk meja tersebut tembus, sebab dia kuat kepada ketahanan alkali sehingga 17.5%. Dan masalah yang terbesar dengan hidrolosa ini ialah terhidrolisis menghasilkan gula terlarut. Tapi ini adalah bagus kerana sekiranya harga gula naik pada masa akan datang, kita tebang pokok-pokok kayu ataupun ambil sumber-sumber biolignoselulosa ni, kita hidrolis, kita akan dapat menghasilkan gula. Jadi kita boleh, UKM boleh menjual gula daripada sumber-sumber biolignoselulosa ini. Selulosa juga tahan kepada ejen pengoksidaan dan ia adalah polimer termoset. Termoset maknanya tidak akan berubah bentuk dan senang untuk kita handle, mudah untuk kita lakukan apa-apa dan tidak boleh kita proses semula. Manakala hemiselulosa adalah bukan terbitan selulosa. Dia bukan terbitan selulosa. Ia mengandungi gegelang gula antara 5 ataupun 6 karbon yang seperti yang ditunjukkan agak kompleks di situ. Ia adalah dalam bentuk gula. Gula yang terlarut, yang boleh terlarut di dalam air. Ikatannya agak bercabang. Kalau selulosa ini adalah panjang, lurus, tapi hemiselulosa lebih bercabang. Dan kalau dalam proses pempalpaan ataupun pembuatan kertas, sugar ataupun gula adalah salah satu daripada hasil sampingan yang dijual, seperti aspartame dan sebagainya, adalah satu daripada sumber sampingan yang datangnya daripada hemiselulosa ini, selain daripada asid sitrik. Dan mengenai hemiselulosa ni, ia tidak mempunyai kumpulan penghujungnya tidak berhablur dan darjah pempolimerannya lebih pendek daripada selulosa, iaitu di antara 50 hingga 300. Kalau selulosa panjang sehingga 10,000, tapi untuk hemiselulosa hanya 50 hingga 300. Ia bersifat hidrofilik seperti selulosa. Hidrofilik bermaksud sukakan air. Jadi bahan-bahan ini mudah menyerap air. Larut di dalam alkali, mudah seperti gula, dia mudah larut dalam air juga dan mudah terhidrolisis di dalam air. Manakala lignin agak kompleks strukturnya di sini. Kalau kita melihat, adalah hidrokarbon yang amat kompleks dan mengandungi kumpulan-kumpulan aromatik. Dan kalau kita lihat kepada kumpulan-kumpulan lignin di sini, dia tidak larut dalam kebanyakan pelarut. Dia agak kompleks, jadi agak susah dan tidak larut dalam kebanyakan pelarut. Dan kita tak boleh nak pecah ataupun pisahkannya kepada unit monomer dengan mudah. Bersifat amorphous. Amorphous maknanya tidak tersusun, tidak ada penyusunan struktur hablur yang tertentu, dan bersifat hidrofobik. Maknanya dia tidak menyerap air, lignin, tulin. Mengandungi kumpulan aromatik. Kelebihan kumpulan aromatik ni ialah kumpulan aromatik banyak terdapat di dalam biofuel ataupun bahan pembakar seperti diesel dan juga minyak petrol. Sebab itu kayu boleh diproses untuk menjadi biodiesel. Dan lignin mempunyai berat molekul yang tinggi. Strukturnya, kalau kita lihat di sini, lignin adalah kesebatian yang amat kompleks. Terdapat kumpulan hidroksil, metoksil, karbonil dan sebagainya. Kumpulan-kumpulan ini penting sebab kalau kita nak melakukan apa-apa modifikasi kimia atau kita nak menggunakan lignin sebagai sumber biofuel ataupun bahan pembakar, kita perlu melihat bahagian mana yang perlu kita putuskan untuk mendapat benzin sebagai contoh, mendapat methanol dan mendapat beberapa bahan-bahan yang lain.
seterusnya saya ingin mengeluarkan kita daripada dunia yang nyata ini, kita pergi kepada suatu cerita dongeng. Semasa kecil saya suka masuk ke dalam bilik perpustakaan di sekolah rendah. Perpustakaan tersebut berada di sebelah bilik guru besar dan terdapat banyak dongeng-dongeng rakyat di situ. Dan salah satu dongeng rakyat yang terdapat di situ ialah dongeng rakyat Eropah yang dipanggil sebagai Rumpelstiltskin. Nak sebut pun agak payah. So cerita ni mengisahkan di mana seorang petani ni, dia mengatakan bahawa anak gadisnya boleh memintal jerami padi menjadi emas. Jadi dia menghebohkan kepada keseluruhan kampung, sehinggalah raja di negara tersebut memanggil petani dan anak gadisnya dan menyuruh anak gadisnya memintal menjadi emas jerami tersebut. Sekiranya gagal, seluruh keluarga akan dibunuh, dan sekiranya berjaya, maka gadis tersebut akan dikahwinkan dengan putera raja di negara tersebut. Biasanya dongeng berakhir dengan menjadi puteri lah, begitu. Jadi apa yang berlaku ialah gadis ini termenung di dalam bilik. Datanglah seorang orang kerdil, ahli sihir, yang kita kalau dalam bahasa Eropah atau bahasa Inggeris dia panggil elves, dan meminta pertolongan kepada orang kerdil ini. Dan elf ni berkata dia boleh memintal menjadi emas, tapi dengan satu syarat. Maknanya setelah dia berkahwin dengan putera raja tadi, anak yang pertama harus diserahkan kepadanya. Jadi keesokan harinya maka dapatlah gumpulan-gumpulan emas daripada jerami padi yang terhasil di dalam bilik tersebut, dan gadis tersebut akhirnya menjadi puteri raja. Okey. Dengan lupa bahawa janjinya kepada elves tadi, yang dia terpaksa menyerahkan anak pertamanya tadi. Jadi apa kaitan cerita ini, dongeng ini dengan lignocellulosa, jerami padi menjadi emas? So kalau kita lihat kaitan, jerami padi, jerami gandum tadi adalah terhasil daripada tuaian pokok-pokok gandum. Jadi biomasnya, biojisimnya adalah jerami. Sama seperti di Malaysia, kalau di sebelah utara ni, di Pulau Pinang, di Kedah, kalau di Selangor ni di Tanjung Karang, jerami padi hasil tuaian pokok-pokok padi. Selepas dituai maka dipukul, dan kalau di Malaysia dibakar. Sebab tu kalau akhir-akhir atau waktu musim menuai tu biasanya kita banyak sangat haze ataupun jerbu, dan kadang-kadang mudah berlaku kemalangan di jalan raya ataupun di highway, lebuh raya, ataupun hampas tebu yang banyak ditanam di Perlis. 1/3 daripada negara Perlis, di Cuping itu terdapat pokok-pokok tebu yang biojisimnya adalah daripada hampas tebu, ataupun serabut kelapa sawit daripada tandan, daripada pokok, batang pokok, daripada pelepah, daun nenas, daripada serat daun yang kalau kita proses, ataupun kulit pokok kenaf daripada kulit luar, yang kalau kita proses lawa, dia punya serabutnya begitu bercahaya untuk boleh dipintal, dan kemudian untuk menjadi baju dan sebagainya. So kesemua bahan-bahan ini ataupun biojisim ini, kalau kita nak bandingkan dengan jerami gandum yang boleh dipintar menjadi emas ini, mempunyai 3 komponen-komponen utama, iaitu selulosa, hemiselulosa dan lignin. Jadi untuk syarahan perdana ini saya akan uraikan apa yang boleh kita lakukan untuk kita pintal biojisim ini menjadi emas, sebagaimana yang diceritakan oleh cerita rakyat Eropah tadi. Biojisim ini agak murah kalau berbanding dengan bahan-bahan yang lain, adalah bahan-bahan buangan. Jadi boleh tak kita pintalkan ataupun kita jadikan biojisim ini menjadi emas? Jadi untuk menghuraikan kaedah itu, saya tidak ada ilmu sihir di sini. Tapi saya ada ilmu saintifik dan boleh menceritakan secara ilmiah. Disebabkan perkataan lignocellulosa ataupun ginseng ini tidak mendapat satu perhatian yang begitu fokus, kita menceritakan masa hadapan biojisim ataupun biomass di Malaysia ini, tetapi tidak ramai orang yang memahami mengenai konsep tersebut. Jadi kita akan cuba huraikan betapa pentingnya biojisim berasaskan lignocellulosa di Malaysia ini.
Ini adalah produk yang telah berjaya kita hasilkan dalam makmal, yang akan saya huraikan satu persatu dengan cara yang lebih ringkas. Dan secara faktanya, salah satu saya bermula karier saya ataupun di dalam bidang palpa dan kertas, kita boleh menggunakan bahan lignoselulosa ini yang mengandungi selulus, mesti ada selulosa yang tinggi, menggunakan sistem perpalpaan untuk menghasilkan kertas. Dan di dalam makmal sains bahan, kita berjaya menghasilkan kertas bermagnet, dan kertas ini berjaya mendapat penganugerahan semasa pertandingan Reka Cipta di Geneva. Dan daripada lignin, kita boleh daripada hasil pempalpaan tadi, biomass tadi, kita boleh mendapat yang dipanggil sebagai lika hitam yang kita boleh proses untuk kita dapatkan lignin di situ. Dan lignin ini boleh kita jadikan pelekat. Lignin juga boleh digunakan sebagai pelincir untuk penggalian petroleum dan sebagainya. Banyak berlaku. Kulit pokok kita boleh mengekstrak keluar ataupun kita dapat yang dipanggil sebagai tannin. Dan tannin ini mempunyai sifat yang boleh merecat kepada kakisan. Dan ada tannin-tannin yang agak beracun yang boleh menghalang teritip daripada berkumpul pada permukaan-permukaan kayu ataupun sampan. Dan juga kita boleh menghasilkan perekat yang berasaskan tannin. Kedua-dua tannin ataupun yang paling kuat, antara gentian yang paling kuat dan sangat mahal, ringan Dan sekiranya gentian karbon ni kalau murah, kalau kita membuat badan kereta, akan menyebabkan kereta itu meluncur dengan laju dan lebih banyak lagi mat rempit di Malaysia ni. Tapi elok ada di F1 dan mengurangkan sumber pembakaran petrol bila kereta menjadi ringan. Dan begitu juga boleh membuat badan basikal menggunakan gentian karbon. Basikal akan ringan, jadi akan boleh dengan lebih laju lagi. Ataupun digunakan sebagai helmet yang tidak yang begitu kuat. Dan juga boleh menggantikan membuat revolver ataupun senapang dan sebagainya yang lebih ringan. Kalau masa kecil saya buat senapang daripada kayu, so mungkin pada ketika ini saya tak berani nak buat senapang daripada gentian karbon kerana takut masuk di bawah ISA. Perlu lesen di situ. Dan gentian karbon ni juga boleh kita anyam. Kita boleh anyam untuk melakukan banyak lagi produk-produk yang berkapasiti tinggi. Dan produk-produk daripada palpa, selain daripada kertas, kita boleh melakukan kertas-kertas corrugator untuk membuat kotak, pek acuan dan sebagainya. Dan selain itu, daripada palpa, kita boleh menjana semula selulus untuk menghasilkan apa yang kita panggil sebagai nanohabloselulosa, iaitu hablur yang begitu kuat, kekuatannya hampir menyamai kekuatan metal ataupun logam. Dan terbitan-terbitan selulosa ataupun selulosa terjana semula untuk menghasilkan benang, hidrogel, aerogel, butir, maniran, membrane dan sebagainya. Ini adalah contoh terbitan selulosa yang berada di dalam pasaran, iaitu di dalam makanan, CMC, karboksil metal selulosa, yang banyak digunakan di dalam makanan untuk memekatkan aiskrim, ataupun CMC yang digunakan dalam produk plastik, dan juga di dalam dental untuk sebagai gam semasa untuk menampal gigi. Untuk komposit lignoselulosa pula, serabut ini boleh diproses menghasilkan gentian-gentian pada bungkusan yang tertentu, kemudian boleh disembur dengan resin perekat, kemudian ditekan pada tekanan panas membentuk yang kita panggil sebagai MDF, medium density fiberboard, ataupun gentian board berketupatan rendah ataupun tinggi. Ataupun kita boleh campurkan dengan plastik dan kita adunkan untuk membentuk board kayu plastik. Walaupun kita nampak seperti kayu, tapi sebenarnya ialah campuran kayu dan plastik. Kita boleh guna sehingga 60%, 70% kandungan serbuk kayu di dalamnya. Selain daripada itu, kita juga boleh mencairkan gentian-gentian ini untuk menghasilkan apa yang kita panggil sebagai biominyak cecair untuk mendapatkan bahan-bahan kimia ringkas yang saya tunjukkan kepada di dalam struktur-struktur lignin tadi. Dan bahan kimia ringkas ini boleh kita
lakukan pempolimeran untuk mendapatkan bahan-bahan biopolimer. Berikut adalah senarai sumber lignoselulosa yang berada di Malaysia. Bermula daripada kelapa sawit, kita boleh dapat daripada batang selepas 25 tahun penanaman, pelepah, tandan kosong, sehinggalah kepada hutan-hutan kayu tropika yang lebih daripada 10,000 spesies, dan batang, daripada batang, pokok, kulit, ranting, dahan dan sebagainya, juga daripada serat-serat daun. Dan di Malaysia sendiri, hasil produk perhutanan Malaysia menggunakan balak seperti penghasilan vernier, kayu gergaji, papan lapis, kayu teracuan, papan serpih, serabut MDF. Ini adalah antara sumber-sumber yang banyak memenjana ekonomi negara. Dan mengikut statistik Lembaga Perkayuan Malaysia ataupun MTIB, telah melaporkan pada tahun 2012 dari bulan Januari hingga November 2012, Malaysia telah berjaya mengeksport sebanyak 18.52 bilion hasil perhutanan yang meningkat sebanyak 1.3% berbanding tahun 2011. Dan hasil perhutanan Malaysia adalah antara penjana ketiga ekonomi terbesar di dunia, di Malaysia, di mana petroleum adalah yang pertama, yang kedua adalah minyak kelapa sawit. Dan perabot kayu masih mengekalkan ekspor Malaysia yang terbesar dengan jumlah pengeluaran sebanyak 6 bilion. Papan lapis 4.71 bilion, dengan Jepun, Amerika Syarikat dan India mengumpulkan pengimport terbesar perkayuan Malaysia sebanyak 3.9 bilion daripada Jepun, 2.26 bilion daripada Amerika Syarikat dan 1.32 bilion. Semasa krisis tsunami baru-baru ini di Jepun, permintaan papan lapis terlalu tinggi di Malaysia sehingga kita tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Dan penebangan pokok yang perlu dikawal menyebabkan pasaran papan lapis walaupun agak begitu tinggi tapi tidak dapat kita memenuhi, dan menunjukkan betapa Malaysia salah satu pengeluar perabot-perabot perhutanan yang terbesar di bahagian Asia ini. Manakala untuk sumber-sumber biodiesel di Malaysia, kalau kita lihat pada cartapai yang saya tunjukkan di sini, 94% biodiesel di Malaysia, iaitu hasil buangan, adalah datang daripada kelapa sawit yang tidak digunakan sepenuhnya. Dan manakala yang selebihnya 4% adalah datang daripada industri perkayuan, maknanya daripada reja-reja kayu, ranting, habuk kayu dan lain-lain. Dan 1% datang daripada jerami padi dan juga daripada hampas tebu. Ini juga tidak digunakan. Kalau hampas tebu, kalau kita pergi ke Cuping, keseluruhannya dibakar. Dan agak menyedihkan kerana kandungan selulosa yang begitu tinggi di dalam hampas tebu, yang harganya boleh mencecah kalau kita membuat palpa lebih daripada $800 per tan. Dan kalau kita menjana semula menjadi berbenang dan sebagainya, harganya lebih sehingga €1,500 per tan. Barang-barang ini begitu tinggi nilaiannya tapi tidak digunakan sepenuhnya. Jadi hasil peladangan pokok-pokok kelapa ataupun pokok nenas ini, kalau kita campur keseluruhan mengikut statistik MTIB, mencecah biodiesel di Malaysia hampir ataupun melebihi 100 juta tan setahun yang tidak digunakan sepenuhnya. Dan ini adalah antara sumber yang terbesar di Malaysia yang sepatutnya difokuskan untuk penjanaan ekonomi negara, selain daripada hutan-hutan yang perlu yang terpaksa ditebang, tapi yang ini tidak perlu ditebang sebab biodiesel ini telah berada sebagai hasil-hasil sampingan daripada proses. Jadi apa yang berlaku, kebanyakan reja-reja kayu dan sebagainya mereput, jerami padi dibakar dan seterusnya. Jadi kalau kita dapat menangani masalah ini, kita mungkin dapat mengenangi masalah pencemaran dan dalam masa yang sama mendapatkan hasil yang terbaik untuk ekonomi ataupun produk-produk yang tinggi, yang bernilai tinggi. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut mengenai produk, saya ingin memperkenalkan sedikit kepada hadirin-hadirat sekalian mengenai sel tumbuh-tumbuhan. Untuk kita meneroka alam tumbuh-tumbuhan ataupun alam kayu ni, kita harus melihat bagaimanakah rupa dalaman kayu tersebut sebelum kita lakukan apa-apa ke atasnya.
Sama seperti apabila kita ingin meminang seseorang, laki-laki meminang, dia harus mengenali siapakah wanita tersebut kan. Jadi begitulah juga dengan kayu. Apabila kita mau menggunakan kayu ataupun tumbuh-tumbuhan ini, di dalam apa-apa proses kita harus mengenali dan mengetahui setiap morfologi dan sebagainya. Jadi kalau ke atas rentas kayu ini, kita dapat melihat sel-sel tumbuh-tumbuhan yang terdiri daripada lubang-lubang kecil di sini, yang kalau saya cabut di antara lubang kecil itu, beginilah rupanya lebih kurang sel tumbuh-tumbuhan itu, yang terdiri daripada beberapa dinding-dinding sel yang kita panggil sebagai dinding sel sekunder, primer dan tersier. Yang berwarna merah itu adalah lamela tengah yang memisahkan antara satu sel dengan sel yang lain. Dan lamela tengah ini adalah kaya 100% lignin di dalamnya. Jadi kalau saya ingin menarik sel-sel unit tersebut, saya harus melarutkan lamela tengah tadi di dalam beberapa bahan kimia yang tertentu, ataupun menggunakan kaedah mekanik dengan mericih ataupun kita panggil refine dalam bahasa Inggeris, untuk mencabut satu persatu. Kalau itu diperlukan dalam proses pembuatan kertas, perlu mendapat satu-satu. Dan beginilah rupa microfibril, iaitu dia terdiri daripada satu jaringan yang saya tunjuk, satu fibril yang panjang, dan kemudian terdiri daripada mikrofibril. Dan mikrofibril ini adalah terdiri daripada susunan-susunan selulosa rantaian yang panjang, yang saya kata sampai 10,000 tu unit glukosa tu, dan tersusun, kalau kawasan yang tersusun adalah kawasan berhablur, kawasan yang rawa adalah kawasan amorphous. Dan bahagian S1, S2, S3 yang saya tunjukkan melihat kepada arah penyusunan fibril-fibril ataupun mikrofibril ini. Dan ini adalah contoh-contoh gentian yang dapat dipisahkan. Ada yang panjang, pendek, gemuk dan sebagainya. Kalau dalam bahasa pulp and paper ni kita panggil libriform fiber, trachate dan sebagainya. Kita ada vessel dan sebagainya. Dan setiap satu spesies kepada spesies yang lain mempunyai gentian-gentian ataupun serabut yang berbeza, dan juga kandungan-kandungan lignin yang berbeza. Kalau kata softwood yang ataupun pokok kayu lembut, kalau Prof Latif agak ketawa mendengar bila saya mengatakan kayu lembut dan kayu keras, tapi kalau bahasa pulpa dan kertas itulah yang dipanggil kayu lembut dan kayu keras. Semua kayu memang keras, kalau dipukul di kepala akan pecah kepala. Tapi dipanggil kayu lembut dan kayu keras melihat kepada struktur fiber yang berada di situ, dan fiber inilah yang akan kita gunakan, gentian ini yang akan kita gunakan dalam proses-proses seterusnya. Jadi untuk kajian saya banyak menekankan kepada tandan kosong kelapa sawit ataupun serabut kelapa sawit, kerana ini merupakan pengeluaran yang terbesar di Malaysia sebagai biojisim 94%, dan juga penggunaan kenaf. Kalau kita lihat, kalau kelapa sawit, Sabah merupakan antara negara ladang yang paling besar untuk kelapa sawit. Kenaf ini baru diintroduce ataupun diperkenalkan di Malaysia di bawah lembaga Kenaf Tembakau Malaysia. Dan pada asalnya ialah untuk menolong penanam-penanam tembakau disebabkan oleh harga pasaran tembakau yang jatuh. Tapi kemudian disebabkan permintaan kulit luar, terutama serabut luar, kulit kenaf yang bermutu tinggi, maka lembaga ataupun LKTN ini lebih menekankan kepada penghasilan atau penjanaan pendapatan yang lain, bukan sampingan, sebagai pendapatan utama untuk penjanaan serabut-serabut yang bermutu tinggi yang banyak digunakan untuk bahagian dalaman otomotif. Kalau kita lihat Mercedes dan Ford mula menggunakan. Jadi sebelum kita melakukan apa-apa, kita harus tahu apakah kebaikan dan keburukan serabut tersebut. Kebaikannya dia memang murah, mempunyai kekakuan yang tinggi berbanding dengan serabut kaca. Kalau kita proses diadun, dia tidak mudah patah, tidak menghakis seperti serabut kaca. Kalau terkena tangan akan luka. Tapi kalau serabut tandan kosong kelapa sawit dan serabut yang lain, mungkin bagi mereka yang Allah paling tinggi bersin, tapi masih boleh ditutup dengan penutup muka. Tidak merosakkan peralatan dan peracuan, mesra pada persekitaran alam. Selamat kita gunakan, harganya murah berbanding dengan gentian kaca dan gentian karbon. Sebagai contoh, serabut tandan kosong kelapa sawit kita boleh dapat
murah aja, boleh ambil percuma di kilang-kilang, kemudian you boleh proses, kita boleh proses. Tapi kalau kita beli yang telah diproses, berharga daripada semurah RM40 satu tan sehinggalah RM600 satu tan bagi yang berkualiti tinggi. Jadi harganya agak begitu murah berbanding dengan gentian-gentian yang lain. Dan kita boleh mengitar semula secara terma. Sifat serabut ni, kalau kita lihat tadi, dia kosong, di tengah-tengahnya lohong, jadi dia mempunyai satu insulasi yang baik. Dan juga dia tidak patah bila diadun dan memberi kesan akustik kepada bahan yang terhasil. Kalau kita lihat bilik ini dibuat dengan kayu-kayu dan sebagainya, antara contoh penyerap kepada bunyinya yang tidak menyebabkan dia mengembalikan semula bunyi tersebut. Itu adalah kelebihan kayu. Keburukannya disebabkan dia mempunyai kandungan selulosa yang tinggi, dia bersifat hidrofilik. Bila hidrofilik maknanya dia mudah menyerap air. Kayu kalau tidak dirawat akan menyerap air dan basah, dan dia akan, bila dia basah, dia akan mereput. Kandungan kayu atau apa-apa bahan yang berlignoselulosa ini tidak boleh mengandungi kelembapan di antara 10% ke atas 15% sehingga 80%. Mudah diserang oleh kulat. Sebab itu kalau kita lihat dalam proses pembuatan menggunakan kayu balak dan sebagainya, kalau tidak boleh disimpan dengan baik, kalau di negara Eropah direndamkan kayu tersebut di dalam sungai. Jadi kelembapannya melebihi 100%, sentiasa tinggi. Jadi serangan kulat, perosak, mikrob tidak akan berlaku. Cuma masalah terbesar ialah terdapat pula penggerudi-penggerudi di dalam air tersebut yang akan menggerudi kayu tersebut. So ini antara kelebihan keburukannya. Dia bila kita masukkan serabut selulosa di dalam plastik ni, masalahnya ialah dia menghasilkan sifat komposit yang lemah kerana tidak ada biocompatibility ataupun keserasian antara plastik dan selulosa. Tapi ini boleh kita perbaiki dengan beberapa kawalan. Dan kita tak boleh adun lebih daripada 200 darjah Celsius kerana semuanya akan terbakar. Jadi pengadunan harus pada yang lebih rendah. Dia mudah mereput dan mempunyai dimensi yang tidak seragam. Jadi untuk menghasilkan sesuatu dengan keadaan yang betul-betul sama agak sukar. Tapi kalau kita melihat kepada marginal ataupun kepada standard, kita boleh melepasi. Tapi untuk betul-betul kita mendapatkan exactly ataupun betul-betul yang sama untuk nilaian, memang tidak sukar dilakukan kerana variasi dimensi jenis spesies walaupun daripada spesies yang sama. So kita boleh atasi dengan pengubahsuaian kimia. Dan bila kita mengubah suaian kimia, kita boleh meningkatkan rintangan terhadap degradasi, biodegradasi, kestabilan terma, kebolehbakaran, rintangan terhadap kelembapan dan perlindungan kepada reputan. Sebagai contohnya, saya letakkan OH yang banyak ini adalah kumpulan-kumpulan daripada kertas sebagai contohnya ataupun permukaan kayu. Kalau saya meletakkan rajah yang biru tu, yang bulatan-bulatan biru itu adalah kumpulan-kumpulan yang tidak sukakan air ataupun kumpulan-kumpulan kepada antimikrob, maka kita telah memperbaiki permukaan kayu, kertas dan sebagainya. Sebab itu kalau kita jangan terkejut, ada kertas yang boleh dimasukkan air dan kemudian kita boleh lalukan api di bawahnya dan kertas tersebut tidak akan terbakar. Ia telah dimodifikasikan pada permukaan tersebut. Tapi dengan dibuang air, kertas tersebut akan terbakar sebab kebakaran haba yang terlalu tinggi pada kertas tersebut. Ataupun kita boleh melakukan rawatan kimia permukaan yang menukar permukaan serabut tersebut yang menyebabkan dia lebih serasi, mempunyai keserasian dengan polimer-polimer plastik yang bakal kita gunakan. Seterusnya, saya ingin menceritakan sedikit mengenai sejarah penghasilan kertas. Saya adalah di antara pakar palpa dan kertas di Malaysia dan kita ada beberapa lagi sahabat-sahabat kita daripada FRIM yang berada di sini. Kalau kita melihat sejarah kertas di Malaysia, kertas mula penulisan merakamkan sejarah ini mula dilakukan pada permukaan-permukaan dinding gua dan juga di atas kulit binatang, tulisan-tulisan di atas batu, piramid dan di atas buluh. Kalau di atas kulit binatang ni banyak dia kalau kita merujuk sejarah ayat-ayat Al-Quran banyak ditulis di atas kulit-kulit binatang. Kemudian lukisan-lukisan dan sebagainya.
Kemudian kalau melihat kepada sejarah Mesir lama, sekitar lebih kurang tahun 600 sebelum Masihi, Mesir sudah mula membuat kertas daripada pokok papyrus. Perkataan kertas ataupun paper ni berasal daripada perkataan papyrus, di mana mereka mengambil helaian-helaian, ditarik keluar helaian nipis daripada papyrus dan kemudian dicantum-cantumkan dan boleh ditulis di atas itu. Jadi apa yang berlaku ialah sekitar selain daripada penulisan melalui papyrus pada tahun sekitar 600 tahun sebelum Masihi, negeri China memulakan, kalau kita melihat cerita-cerita China yang lama tu, mereka meraup daripada buluh dan menulis di atas permukaan buluh tersebut. Jadi bila menulis di atas permukaan buluh tersebut, dan bila buku tu makin lama makin berat, kalau nak pergi daripada satu tempat ke satu tempat tu, kadang dia terpaksa membawa gulungan-gulungan buluh yang menyebabkan terlalu berat dan sebagainya, sehinggalah orang-orang Cina ni, rakyatnya terlalu ramai kan, kalau sekarang ni melebihi almost 2 bilion kan, jadi terlalu banyak kreativiti dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku ialah mereka mula mencipta kertas menggunakan buluh dan kulit pokok kayu mulberry. Ini adalah contoh saya ambil menunjukkan bagaimana dilakukan secara tradisi, direndamkan di dalam sungai ataupun dimasukkan kapur di dalam tu untuk melembutkan, kemudian dimasak, ada yang dipukulkan terus dan untuk menghasilkan kertas. Kalau kita lihat sekarang masih dilakukan di negeri China dan Jepun. Ada dua nenek yang tepi tu kan, makcik tepi tu tengah mengasing-asingkan kulit-kulit kayu yang telah dikeringkan. Kemudian mereka menggunakan kaedah lama memukul. Ini masih berlaku, masih dilakukan dan menghasilkan kertas yang berkualiti baik. Dipukul dan kemudian menghasilkan palpa di pada bahagian yang kuning tadi tu. Kemudian diampaikan pada permukaan jaringan kotak yang kelima dan kemudian dibentuk menjadi kertas, dikeringkan dan dikupil dengan perlahan untuk menghasilkan kertas-kertas yang begitu cantik dan kemudian boleh diwarnakan. Dan ini adalah hasil-hasil kertas-kertas pembuatan kertas tangan tradisional yang dibuat daripada pokok mulberry sebagai penghalang dinding bilik. Kalau yang ini rajah yang kiri sekali kanan tu saya ambil di Korea, yang di sebuah istana lama. Dan juga penulisan-penulisan kertas tangan perhiasan yang menggunakan kaedah tradisional tadi. Dan banyak digunakan di rumah-rumah ibadat. Kalau di Jepun, kalau kita pergi di Shinto ataupun shrine, dia banyak menulis menggunakan kertas-kertas pembuatan tangan. Mereka tidak menggunakan kertas menggunakan mesin moden. Menggunakan pembuatan tangan dan di rumah-rumah ibadat di kawasan, di negara-negara China dan juga di Jepun, banyak juga di Korea. Jadi industri kertas ni bermula diperkenalkan, sebenarnya kita ni adalah satu yang kita panggil sebagai mutiara yang hilang. Sebenarnya diperkenalkan industri kertas pembuatan kertas secara industri ni oleh orang-orang Islam, iaitu oleh pedagang Arab di zaman Baghdad semasa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, yang terhasil daripada hubungan negara Arab dengan China. Sebab tu kita pernah dengar tuntutlah ilmu sampai ke negeri China dan sebagainya. Saya tak tahu kesahihan hadis tersebut. Tapi ini yang berlaku, di mana orang-orang Arab berniaga sehingga ke negeri China, mendapatkan teknologi tersebut, bawa pulang ke Baghdad dan mereka mula memikirkan bagaimanakah cara yang baik supaya pembuatan kertas ini dapat dilakukan secara berterusan, tidak secara manual. Sehinggalah negara-negara Eropah mencipta mesin-mesin kertas yang moden untuk pempapaan dan juga untuk penghasilan kertas. Jadi kita lihat sekarang ini, walaupun dunia sampai tempadan, dua pelajar PhD saya, seorang membaca kertas surat khabar dan seorang membaca daripada gadget. Tapi biasa pelajar kita, dia tak baca lah, dia main game saja sekarang dengan gadget. Saya tak tahu yang kedua tu main game ataupun baca. Tapi kalau kita lihat, yang baju biru tu lebih stres daripada yang membaca kertas surat khabar. So, ini adalah fenomena sekarang. Kertas seolah-olah dilupakan. Tapi sama ada kita sedar atau tidak, saya sebagai individunya lebih suka membaca sesuatu daripada kertas. Kalau saya bergantung kepada teknologi, itulah yang terjadi tadi. Tiba-tiba komputer padam. Maka padamlah ilmu dalam otak kita. Dan kita nak mencari sesuatu agak sukar. Jadi, kalau kertas kita boleh menyimpan, nampak kan? Sebagai contoh dalam bilik saya
Sebelah kanan itu penuh dengan buku-buku. Saya tengok penuh, mana suka hati ya dengan buku yang banyak. Dan kiri pun agak lebih banyak daripada kandungan buku di sebelah kanan. Tapi semua dalam bentuk disket, CD, gadget dan sebagainya. Dan saya mengharapkan perpustakaan Tun Sri Lanang kita tidak berubah ke belah kiri, ya, lebih kepada kanan. Sebab kalau di sebelah kiri tu, setiap tahun, setiap dekad, pembaca mesin-mesin membaca CD dan sebagainya berubah. Zaman PhD thesis saya yang disimpan di dalam disket 3/4, 3/2 dan sebagainya dah tak boleh baca dah sekarang, sebab tak ada pembaca tu lagi. Dan di zaman semasa saya berada di sekolah menengah, menggunakan tip, dan tidak ada pembaca tip lagi dah untuk melihat kepada aplikasi apakah bahan yang terdapat di situ. Jadi kita masih, sama ada kita tu suka atau tidak, kertas masih merupakan permintaan yang tinggi. Malaysia sendiri, permintaan kertas untuk setiap tahun bertambah. Sekarang per kapita melebihi 100 kilo per person. Setiap orang menggunakan kertas lebih daripada 100 kilo. Dan penghasilan kertas ialah bermula daripada kayu yang dihasilkan palpa, iaitu palpa seperti pulp suspension dipanggil, macam kuah laksa lah lebih kurangnya. Sebab itu kalau kita kata kalau kuah laksa dicampur palpa, anda harus percaya. Sebab memang betul-betul palpa tersebut rupanya seperti ikan di dalam kuah laksa tersebut. Kalau kita ada Datuk Bandar di sini, kalau Datuk Bandar nak raid ataupun menangkap peniaga-peniaga yang menggunakan kertas-kertas surat khabar di dalam makanan, ini yang mereka lakukan untuk mengurangkan kos penggunaan ikan yang makin mahal. Jadi palpa ini strukturnya lebih kurang di bahagian atas itu, iaitu palpa kimia yang cantik dan tidak terputus, dan juga palpa mekanik yang dibuat secara mekanik, yang memukul ataupun menggunakan mesin-mesin yang tertentu. Dan proses pemukulan dilakukan dengan menggunakan kaedah mekanik, menggunakan mesin ataupun menggunakan kaedah tradisional yang saya tunjukkan tadi. Ini perlu dilakukan untuk kita mengempiskan pada permukaan gentian yang berlaku, supaya lebih ikatan-ikatan terbentuk semasa pembentukan kertas. Jadi bila kita pukul, bahagian kanan saya tadi menunjukkan palpa kenaf yang telah dipukul, serabut menjadi terfibrilan, maknanya seperti selaput kulit bawang yang akan memberi kesan kepada kekuatan kertas dan menyebabkan kepada ikatan. Dan sedikit fakta saintifik di sini, apabila kita pukul kertas tersebut, indeks regangan, yang mana kalau kita tarik kertas tersebut tu, dia makin kuat. Dan juga indeks pecahan bertambah, lipatan juga dilipat beberapa kali sehingga 998 kali sebagai contohnya, tidak akan putus kertas tersebut. Tapi indeks koyakan akan jatuh kerana apabila kita pukul, gentian tersebut akan rosak, akan menjadi kurang kuat untuk gentian, tapi ikatan bertambah kuat. Dan bila kita pukul, ingat selulosa tadi mempunyai kawasan hablur dan tidak berhablur. Kita mengganggu kawasan berhablur tadi yang menyebabkan kita memberi satu keluasan flexibility kepada gentian yang mudah untuk dia bergerak di dalam air, untuk menyerap lebih banyak air dalam proses pembuatan kertas. Jadi kalau kita lihat pada data ini, hablurnya semakin berkurang, kawasan hablur semakin kurang. Ini adalah kertas yang kita hasilkan, kertas bermagnet yang kita hasilkan di dalam makmal. Dan bagaimanakah kertas magnet ini dilakukan? Ia dilakukan dengan kita menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah pemasukan secara lumen dan kaedah pemasukan secara in situ. Apa yang saya maksudkan di sini ialah gentian tadi kita masukkan magnet di dalam lubang-lubang lohong di tengah-tengahnya dengan mengadukkan magnet dan menggunakan kaedah-kaedah yang tertentu. Untuk buku syarahan saya perdana saya nanti akan menceritakan dengan lebih detail lagi, dan di mana perlu beberapa rentasi-rentasi kimia yang perlu dilakukan supaya magnet ini tidak terkeluar. Dan kalau untuk kaedah in situ pula, ialah kita mensintesiskan, menghasilkan bahan bermagnet di dalam dan di atas permukaan palpa tersebut. Dia terbentuk dan melekat di atas permukaan palpa dan menghasilkan kertas-kertas bermagnet. Kertas bermagnet ini adalah imitasi sebagaimana
disket ataupun tempat penyimpan ataupun memori data. Dia boleh menyimpan data. Dan pada ketika ini Mitsubishi, syarikat besar Mitsubishi dan Xerox dah mula memperkenalkan di mana kita boleh menulis di atas kertas bermagnet ini dan data terus tersimpan di dalam kertas tersebut. Itu begitu canggihnya pada waktu sekarang. Jadi apabila kita mencontengkan sesuatu pada masa hadapan, pastikan kertas yang kita buang tersebut walaupun kita dah shredded sebenarnya mempunyai data-data di dalamnya. Itu adalah perkembangan teknologi terkini yang berkembang dengan pesatnya. Selain daripada kertas, komposit lignoselulosa juga terhasil dengan sebagai contohnya papan lapis. Malaysia mengeluar papan lapis yang terbesar di antara yang terbesar penghasilan MDF, serabut berketumbatan rendah, bot LVL, menghasilkan vernier dan sebagainya. Sebagai contoh, sebuah kilang papan lapis plus intervention sendirian berhad di Bahau. Kilang ini saya amat berbesar hati kerana setiap tahun pelajar-pelajar kita dibenarkan untuk melawat kilang ini untuk salah satu daripada usaha pembelajaran secara berkesan, antara salah satu kursus agro dan juga kursus perekat yang kami tawarkan di program sains bahan, di mana mereka menggunakan batang kayu balak daripada kelapa sawit yang dibuang. Kalau saya bertanya kepada Mr. Chua, actually sebenarnya beliau mendapat balak tersebut dengan percuma daripada kelapa sawit, tapi kos untuk menghantar kepada kilang, kos membayar pekerja dan sebagainya menyebabkan balak itu akhirnya batang kelapa sawit itu mencecah lebih kurang RM40 satu tan. Tapi pada ketika ini dibakar, kalau cukup 25 tahun, kebanyakan batang kelapa sawit dibakar, mereput dan sebagainya. Tapi apa yang beliau lakukan ialah beliau menggunakan balak tersebut dan kemudian dikopik permukaan itu mendapat satu helaian-helaian yang nipis sebagai yang ditunjukkan, dan kemudian disemburkan resin fenolik, phenolformaldehyde dan sebagainya. Kita ada Dr. Yuziah di sini yang merupakan director daripada MAC, Malaysian Adhesive Chemical, adalah antara pengeluar fenolik resin terbesar di Malaysia. Dan kemudian dilapis-lapiskan mengikut ketebalan tertentu dan kemudian ditekan pada pengenakanan panas dan menghasilkan plywood ataupun kita panggil sebagai papan lapis, dan kemudian dilapiskan permukaan tersebut dan dikemas siap untuk dieksport ke luar negara. Selain daripada itu, serabut kelapa sawit, serabut terutama daripada kenaf dan hem banyak digunakan dalam kegunaan otomotif. Sebagai contoh, Mercedes E-Series telah mula menggunakan bahagian dalamannya komposit daripada hem dan juga daripada kenaf. Dan mereka membeli dengan harga yang agak mahal kerana kualiti yang begitu baik untuk bahagian hadapan dalam dashboard, door trim panels dan sebagainya. Dan perkembangan ini begitu rancak di Eropah sehingga Eropah mula melancarkan polisi ataupun strategi BioGSIM 2030 sehingga begitu sekali. Dan untuk komposit kayu plastik, apa yang kita lakukan di makmal ialah kita mengadunkan polimer polipropilena ataupun polimer polietilena ini dengan sabut daripada tandan kosong kelapa sawit untuk menghasilkan apa kita panggil WPC, wood plastic composite, komposit kayu plastik. Dan juga kita juga mencecairkan menjadi resin fenolik, papan helaian fenolik dan sebagainya. Jadi masalah yang utama ialah keserasian antara serabut tadi dengan plastik. Jadi apa yang kita lakukan ialah kita memperbaiki permukaan dengan kumpulan OH tadi tu, kita gantikan sebenarnya tu H tu tak wujud dia menjadi OR sahaja. Terdapat kesilapan teknikal kalau secara kimianya itu adalah salah. Dia adalah OR dan menghasilkan kumpulan-kumpulan sampingan, dan kumpulan R tadi adalah kumpulan alkil ataupun kumpulan yang tidak sukakan air tadi akan berinteraksi dengan baik dengan plastik yang kita gunakan. Dan ini antara produk-produk bot kayu plastik dalam pasaran yang digunakan sebagai lantai, perabot, decking dan sebagainya. Dan kita ada CEO Everest Crimson di sini yang menghasilkan produk-produk kayu plastik yang kilangnya berada di Kelantan. Selain daripada itu, kita boleh menghasilkan perekat untuk polimer kejutaraan, bahan kejutaraan, pengisi dalam tayar, bahan teracuan untuk brake pad dan sebagainya.
Apa yang kita lakukan ialah kita mengambil lignin yang saya tunjuk strukturnya tadi, saya pecahkan lignin tersebut dan cuba mendapatkan 3 kumpulan yang penting, iaitu fenol dan kumpulan-kumpulan fenol terbitan dilakukan di dalam makmal, dan kemudian kita tindak balaskan menggunakan kerana resin fenolik ini akan digunakan untuk perekat, menggantikan resin fenolik komersial yang menggunakan bahan petroleum. Jadi kita menggantikan perekat tersebut untuk kegunaan papan lapis dan juga MDF, dan projek ini telah kita patentkan untuk 3 patent telah kita patentkan, dan kita dalam proses memfailkan satu lagi menggunakan risol, jenis risol type resin, di mana kita menggunakan imitasi, menggunakan fenol dan formaldehyde menggunakan secara komersial, menggantikan fenol dengan terbitan daripada selulosa tadi, menghasilkan apa yang kita panggil sebagai tandan kosong kelapa sawit tercecair. Dan tandan kosong kelapa sawit tercecair ini hasil daripada pempolimeran 3 struktur utama yang ada tadi. Kita lakukan kaedah yang kita panggil sebagai resinifikasi untuk menghasilkan resin fenolik, dan seterusnya digunakan sebagai kegunaan papan lapis. Dan projek ini telah kita upscalekan, naik tarafkan sehingga kepada 150 liter, dan telah diberi bantuan oleh PIK, Pusat Inovatif Kolaboratif, untuk membeli peralatan tersebut. Ini adalah contoh sedikit saintifik juga, fakta saintifik ilmiah menunjukkan kita dapat mencecairkan sehingga 3% 3% baki yang tidak terguna. Maknanya hampir keseluruhan tandan kosong kelapa sawit yang kita gunakan tu boleh dicecairkan, memberikan lebihan 3% baki untuk kita hasilkan resin. Dan resin ini hampir menyamai, kalau kita melihat nisbahnya, berat molekul tadi hampir menyamai resin komersial yang menggunakan sumber petroleum, dan melepasi standard piayawan Jepun. Kalau saya menggunakan nisbah 2.2, hampir menyamai resin komersial menggunakan sumber petroleum. Dan harga petroleum sentiasa meningkat. Bila meningkat, harga fenol akan naik. Bila harga fenol akan naik, harga resin akan naik. Bila harga resin akan naik, perabot dan sebagainya juga akan menjadi mahal. Jadi kita cuba untuk menggantikan tambahan pula bermula dari tahun 2015, Eropah akan menekankan 30% kandungan bahan-bahan yang dihantar ke Eropah harus mengandungi sumber-sumber biologi. Jadi kalau resin kita adalah 100% menggunakan resin komersial petroleum, pada masa hadapan agak susah kita menembusi pasaran Eropah. Dan kita harus mempunyai sekurang-kurangnya 30% sumber biologi pada masa hadapan. Ini adalah resin fenolix yang kita adunkan dengan tandan kosong kelapa sawit. Kalau menggunakan plastik biasa, tidak ada keserasian. Tapi dengan resin yang berasas daripada tandan kosong kelapa sawit juga, bila kita masukkan pengisi tandan kosong kelapa sawit, ia menghasilkan keserasian yang baik dan memberi kekuatan yang lebih baik daripada resin komersial. Dan kalau kita lihat, apa yang kita berjaya lakukan ialah kita berjaya mengurangkan 40% penggunaan fenol. Fenol mahal dalam pasaran, lebih kurang RM4,000 satu tan atau lebih daripada itu. Tandan kelapa sawit RM40 satu tan. Maknanya kita menggantikan sesuatu yang murah kepada sesuatu yang untuk menjadi kepada bahan yang lebih tinggi nilainya. Jadi kalau komposit biofenolik ini, kalau kita lihat permukaan patahannya tu, di kiri adalah resin fenolik komersial berpengisi EFB. Kita nampak bahagian pengisi itu seperti terkeluar, bahagian uluran terkeluar tu menunjukkan bahawa tidak ada keserasian. Tapi kalau EFB yang menggunakan resin fenolik tu, dia patah. Maknanya bila patahan berlaku, dia sebenarnya melekat dengan matriks dari tandan kosong kelapa sawit juga. Kita juga melakukan modifikasi kimia untuk menghasilkan poliol daripada tandan kosong kelapa sawit untuk menghasilkan poliuretana. Poliuretana banyak digunakan sebagai contoh handle pada kerusi, ataupun sebagai penebat di dalam peti sejuk
yang betul menggunakan busar sebab dia boleh mengawal kepada ketahanan ataupun mengawal kepada pengaliran haba, dan juga dijadikan sebagai plastik ataupun dijadikan busar tilam yang kita tidur, yang bukan tilam Dunlop pillow ataupun daripada elastoma getah tu, kita mungkin tidur di atas tilam PU sebenarnya, polyurethana. So ini antara yang boleh. Polyurethana pada ketika ini dihasilkan menggunakan bahan-bahan petroleum dan juga boleh juga menggunakan daripada minyak tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau bila minyak tumbuh-tumbuhan, harga minyak melambung, maka harga polyurethana akan melambung sebab kita bersaing dengan bahan makanan. Sebab itu saya lebih cenderung kepada bahan-bahan buangan daripada bahan makanan. Dan untuk projek seterusnya, kita menggunakan aplikasi resin menggunakan kegunaan otomotif untuk bahagian hadapan dan belakang bas. Kita menggunakan resin ini dengan mengaplikasikan bersama-sama dengan glass fiber ataupun gentian kaca untuk bahagian hadapan dan belakang kereta. Projek ini adalah projek bersama dengan RTG Intech Corporation. Saya tak pasti Encik Roslan ada di sini atau tidak. Dan kita menerima dana daripada KPT untuk projek ini dan melatih pelajar kita. Yang baju biru itu adalah pelajar master daripada penyeliaan saya, menggunakan resin phenolics dan juga PU untuk membuat bahagian hadapan. Dan masih lagi kita mengharapkan, kita memohon untuk CLM 4 juta. Kalau kita dapat, kita mungkin boleh menghasilkan sebuah bas keseluruhannya yang menggunakan 100% hasil hijau daripada luar hingga dalam. Tapi enjin tak boleh lah saya rasa. Enjin masih dengan menggunakan logam. Kalau enjin daripada kayu, kita kena kayuh dan menolak kereta tersebut. Dan hablon nanoselulosa juga kita janakan di dalam makmal, iaitu menggunakan teras kenaf dan menghasilkan hablon nanoselulosa yang begitu tinggi kekuatannya yang kita gunakan untuk bahan di dalam polimer. Dan apakah yang dimaksudkan dengan selulosa terjana semula, iaitu apa yang kita lakukan ialah kita cuba melarutkan selulosa ini di dalam pelarut-pelarut yang tertentu untuk menghasilkan pelarut lignoselulosa, pelarut selulosa tadi, untuk menjadikan hidrogel yang boleh terap, biostrasi, biogradasi dan tidak toksik, digunakan dalam perubatan, kejuruteraan, tisu, rawatan air dan sebagainya. Ini antara yang telah kita hasilkan di dalam makmal. Hidrogel, filem dan manik. Jadi jenis pelarut yang berada di pasaran sekarang ini adalah sistem logam, beralkali, alkalizantosation, pelarut organik. Semua ini adalah mengandungi logam kompleks, ada hasil sampingan seperti karbon sulfide yang toksik dan kos yang tinggi untuk pelarut-pelarut organik. Kita menggunakan yang bawah sekali, iaitu alkali urea murah, baja pokok, yang kalau di Malaysia ni Petronas di Gurun ada sebuah kilang urea yang menghasilkan yang tidak sesuai jadikan baja sebab kualiti terlalu tinggi. Jadi boleh digunakan kualiti tersebut untuk menggunakan sebagai pelarut selulosa. Selulosa larut dalam bentuk molekul yang panjang. Jadi apa yang berlaku, kita larutkan dan memberi kelebihan dengan pelarutan selulosa yang sangat pantas. Kita menghasilkan larutan yang stabil, tidak toksik ataupun terbiogradasi, dan larutan tersebut boleh kita guna semula. Jadi kita boleh gunakan pulpa selulosa secara mekanik, pulpa secara kimia ataupun serbuk kayu. Tapi kalau serbuk kayu agak payah kerana kita harus membuang semaksimum mungkin lignin dan kos tu agak mahal apabila kita cuba membuang daripada pulpa mekanik ataupun pulpa kayu. Kebiasaannya secara industri mereka menggunakan pulpa daripada kimia. Jadi mekanisme pelarutan ialah, kalau kita andaikan di bahagian hujung itu adalah air bebas atau rantaian selulosa, di mana air bebas, urea dan rantaian akan masuk dan membengkakkan gentian tadi, serabut tadi, dan memisahkan mengelilingi, dan akhirnya rantaian selulosa dikelilingi dengan alkilhidrat urea yang menyebabkan ia telus dan lut sinar. Dan kemudian larutan selulosa ini boleh kita janakan semula. Dalam janakan semula ini saya tunjukkan macam mana berlaku, dia kembang seperti belon dan akhirnya dia akan terurai selulosa tu satu persatu membengkak. Ini yang kita dapat tunjukkan apa yang berlaku dalam makmal menggunakan pada parameter yang tertentu.
Dan apa yang perlu dilakukan ialah disebabkan selulosa ni terlalu panjang, rantaian ni kita perlu mengurangkan, memendekkan rantaian, memudahkan untuk dia melarut dalam pelarut tadi. Dan lagi tinggi, lagi kurang rantaian tu, lagi mudah pelarutan di dalam larutan tersebut pada berat-berat molekul yang tertentu. Dan saya tidak mahu pergi secara mendalam. Mana kita mengurangkan berat molekul daripada 1.6 kali 10 ganda 5 berat molekulnya kepada 1.32. Begitu rendah dan menyebabkan dia boleh larut di dalam larutan, membentuk hidrogel. Apa itu hidrogel? Hidrogel adalah bahan polimer tidak larut. Perkataan hydro bermaksud air, gel itu adalah seperti jelly ataupun polimer. Jadi ia adalah bahan yang tidak larut dalam air tapi boleh menyerap sejumlah air yang tinggi. Dan kita boleh bayangkan kegunaannya. Okey. Kita terdapat jenis-jenis gel seperti hidrogel, aerogel, zerogel dan sebagainya yang boleh digunakan untuk kejuruteraan tisu, bioperubatan, pemindahan sel, penghantaran ubat, bahan penyerap dan lain-lain lagi. Ini antara contoh aplikasi hidrogel yang boleh kita lakukan dengan pelbagai kegunaan di pasaran. Dan pada ketika ini hidrogel adalah menggunakan bahan petrokimia, juga bahan petrokimia daripada polivinil alkohol dan sebagainya. Dan membran selulosa terjana semula ialah seperti plastik, membran yang nipis, bertindak sebagai penghalang selektif antara dua fasa yang tidak terlap terhadap zarah molekul dan bahan. Jadi kita menghasilkan yang boleh transparent dan kita boleh cetak di atas membran ini. Dan membran ini bukan datang daripada bahan petroleum, tapi adalah datang daripada kayu sendiri. Ini adalah kegunaan membran selulosa. Kita boleh gunakan sebagai sungkapan di ladang tutup daripada menggunakan beg-beg plastik yang tidak terbiodegradasi ini. Dia ingatnya dia menggunakan urea sistem. Jadi urea juga boleh berfungsi sebagai baja untuk bag tersebut, ataupun kita menggunakan aplikasi tertentu untuk kegunaan-kegunaan perubatan, produk kebersihan dan sebagainya. Dan hidrogel yang kita hasilkan di makmal telus, transparent, maknanya boleh ketelusan kepada cahaya yang tinggi, dan juga mempunyai kadar serapan air yang begitu tinggi. Bayangkan para hadirin sekalian, sekiranya hidrogel tersebut dapat menyerap sehingga 6,000% air, maknanya daripada sekecil-kecil manik dia menjadi sebesar-besarnya air yang dapat diserap. Dan kalau kita gunakan hidrogel ini untuk tanaman, berapa banyak air dapat dipegang semasa dalam keadaan hujan tidak turun dan sebagainya, sehingga dia terbiodegradasi. Dan bayangkan kalau kita boleh memasukkan bahan-bahan baja di dalam hidrogel tersebut. So banyak kegunaan-kegunaan kerana mempunyai liang yang poros dan sebagainya. Hidrogel selulosa bergrafin oksida. Agak payah nak memberi nama-nama ni kan. Kalau macam yang lain tu mungkin senang, tapi bila kita membuat satu bahan baru ni, apakah nama, kita terfikir-fikir untuk memberi. Apa yang kita lakukan ialah dalam hidrogel bahagian atas tersebut yang warna bika yang warna putih tu, kita masukkan grafin oksida dan kemudian kita bentukkan semula menjadi butiran-butiran grafin oksida. Apakah dia grafin? Grafin ni popular kalau kita baca akhbar yang lepas. Felda menandatangani perjanjian dengan Imperial ataupun Cambridge University memberi satu projek penghasilan grafin daripada kelapa sawit. Kita ada pakar sebenarnya di UKM dan untuk projek grafin ni di bawah diketuai oleh Profesor Madya Dr. Chia Chen Hua, di mana kita menghasilkan grafin daripada grafite yang kita slicekan kepada satu lapisan yang nipis sahaja. Dan grafin ini kalau dia menjadi bulatan akan menjadi nanotube. Kalau dia bulat, panjang jadi nanotube. Kalau dia bulat jadi fullerene. Tapi kalau dia berstack ataupun bertingkat-tingkat, maka dia akan jadi grafite. Tapi kalau satu layer kita panggil sebagai grafin. Dan strukturnya memanjang. Tapi kalau dia berstruktur tetrahedral, maka dia menjadi diamond ataupun mutiara. Bukan mutiara, diamond is permata. So banyak benda yang boleh berlaku. Jadi apa kita lakukan ialah kita menggunakan grafin oksida. Dan ini adalah
transition elektron mikroskopi untuk grafin oksida yang begitu nipis permukaannya, dan permukaan manik selulosa tanpa grafin, dan yang ini adalah dengan grafin. Jadi apa kelebihan bila kita lakukan ini? Kita dapati grafin oksida adalah penyerap metalina blue, metalina biru kita panggil. Dan bila kita masukkan grafin oksida butiran ini di dalam metalina biru, dia menyerap sejumlah metalina biru pada masa ke-30 minit tu hampir keseluruhan diserap. Kenapa kita menggunakan pewarna metalina biru? Metalina biru banyak digunakan dalam industri pakaian, nak mewarnakan dan sebagainya. Dan apabila dibuang oleh industri masuk di dalam air, kita tidak nampak warnanya. Tapi kumpulan-kumpulan benzin yang berada dalam metalina biru dan sebagainya itu masih wujud di dalam air, dan kita minum air tersebut dengan menyangkakan air tersebut adalah bersih, kerana kita hanya menapai yang permukaan kotor saja, sedangkan air bersih terdapat mungkin logam-logam berat dan sebagainya. Ini adalah satu alternatif yang boleh digunakan. Mungkin prosesnya agak mahal, tapi untuk kesihatan saya rasa semua orang sanggup untuk kesihatan. Dan grafin beroksida ini dengan selulosa ini boleh berfungsi pada suhu serendah 20 darjah Celsius untuk rawatan, dan pada pH kalau kita tengok 3 hingga 9 beralkali dan hampir keadaan neutral boleh dilakukan. Dan sebelum itu penyerapannya kalau kita lihat boleh kepada sehingga 205 gram per gram. Bagi setiap butiran gram tu sehingga 250 gram metalina biru dapat diserap. Begitu tinggi penyerapan tersebut. Dan ini adalah contoh yang kita tunjukkan pada pH yang tertentu pada penyerapan tersebut. Kita balik semula kepada dongeng dan fakta kita tadi. Lama saya bercerita. So dongeng tadi anak petani tadi dengan jerami padinya, dengan perjanjiannya. Okay. Jadi apa yang berlaku setelah dia berjaya berkahwin dengan putera raja tadi, maka elf tadi menuntut anaknya yang lahir daripada perkahwinan, anak yang pertama, dan untuk setelah budi bicara dan sebagainya, akhirnya si kedil sihir tadi mengatakan okey, dia akan membatalkan perjanjian sekiranya anak gadis itu dapat mendeka siapakah namanya. Nama kita nak sebut pun tak, agak payah, Rumpelstiltskin tadi tu. So maka dia pun mengarahkanlah kuda-kuda tentera dan sebagainya ke seluruh negeri untuk mencari senarai-senarai nama yang wujud. Sehinggalah akhirnya dia dapat seorang daripada tenteranya tu dapat pergi ke dalam hutan, dan orang kedil ni tengah menari-nari di keliling ungut api dan menyebut-nyebut namanya pada ketika itu. Maka terlepaslah dia. Dengan terlepasnya beliau daripada perjanjian tersebut, maka tidak ada lagi lah emas yang boleh dipintal menjadi jerami yang boleh dipintal menjadi emas. Dan lihat anak gadis yang sebelah itu, Hatikah Kacu, pelajar PhD sains bahan, dengan serabut lignoselulosa dan ilmu yang dia ada. Okay? Dia tidak perlu mendapat khidmat ahli sihir. Dengan kepakaran ataupun panduan daripada kita di UKM ini, kita ada banyak pakar-pakar di UKM ini. Jadi apa yang dilakukan ialah beliau boleh menghasilkan pelbagai jenis, dan untuk pengetahuan semua, selulosa membran tadi saya boleh pintal menjadi emas, boleh pintal menjadi benang. Ya, saya boleh pintal menjadi benang. Macam mana saya nak jadikan dia emas? Kita ada pakar nanoteknologi gold di sini kan. Kita masukkan sebagaimana grafin oksida tadi, kita masukkan gold di dalamnya, nano emas, dan kemudian kita pintal, maka jadilah berbenang-berbenang emas yang boleh kita pakai pada masa konvo hadapan. Tapi UKM kena mengeluarkan duit untuk untuk nano emas tersebut. Dan makna kepakaran ataupun ilmu ini berterusan walaupun saya tidak ada lagi di dunia. Okey. Maknanya pelajar-pelajar saya akan terus bekerja di luar, dan akan ilmu ini akan terus berkembang dan berkembang dengan teknologi yang lebih canggih lagi pada masa sekarang. Jadi sebagai kesimpulan, saya ingin menyimpulkan biojisim lignoselulosa ni agak murah, mudah didapati, banyak dan menyumbangkan sumber keterbaruan di Malaysia terutamanya yang tidak digunakan sepenuhnya.
Dan sumber-sumber ini boleh didapati daripada hasil perhutanan dan peladangan seperti balak, pelbagai spesies, rotan, buluh, kelapa sawit, pokok kelapa, sabut kelapa dan sebagainya, hampas tebu, daun nenas, pelepah bukan pelepas, pelepah kelapa sawit, tandan sawit, sabut kelapa, sisa-sisa peladangan, hasil buangan perbandaran, kotak, kayu, pembinaan dan sebagainya. Terlalu banyak sebenarnya di Malaysia ini yang tidak digunakan, dan keistimewaan di dalamnya adalah ia mempunyai kandungan selulosa, hemiselulosa yang tinggi dan menyumpahkan sumber keterbaruan daripada tumbuh-tumbuhan dan biojisim. Produk-produk yang telah berjaya kita hasilkan di makmal adalah seperti pulpa kertas, kertas bermagnet, bioresin perekat, hidrogel, membran selulosa, membran kitosan, membran selulosa bergrafit. Dan sebagai penghargaan, akhir sekali kesempatan ini saya ingin merakamkan jutaan terima kasih dan penghargaan yang tidak ternilai untuk suami saya yang tercinta, Haji Muhammad Syahul Hamid Muhammad Mirah, dan puteri-puteri sesayang saya, Nurul Huda, Nurul Iman dan Nurul Ilham. Iman dan Ilham ada di sini, tapi Huda ada di Diana pada ketika ini, yang memberi sokongan yang tidak berbelah bagi dan memahami kerjaya saya sebagai seorang pensyarah dan penyelidik. Doa berterusan buat kedua arwah ibu bapa saya yang telah berjaya mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, sokongan yang berterusan dan berpanjangan. Untuk kakak-kakak dan abang yang banyak membantu menyediakan keperluan pelajaran dan membakar semangat berterusan. Ibu mertua yang sangat membantu dan amat memahami. Ipar-ipar saya, abang ipar saya berada di sini. Anak saudara saya juga berada di sini, dan semua ahli-ahli keluarga saya dalam kerjaya saya. Dan bersyukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mentakdirkan saya membina kerjaya dengan jaya di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, setelah saya berhijrah dari Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Terima kasih kepada Datuk Baharudin, tim yang sanggup mengambil saya, menagih simpati untuk menerima saya bekerja di UKM. Bekas mantan Fakulti Sains Fizik Gunaan pada ketika itu. Penghargaan saya tujukan kepada kepimpinan tertinggi UKM, dekan, mantan dekan Fakulti Sains Fizik Gunaan, juga Fakulti Sains dan Teknologi, semua staf FST yang memberi sokongan dan bantuan berterusan, kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, MOSTI, bagi geran penyelidikan IRPA dan Sains Fund, Kementerian Pengajian Tinggi KPT bagi geran penyelidikan FRGS, ERGS, PRGS, KTP, LRGS. Nama saja apa saja geran yang saya tak minta. Semua saya minta, tidak ada nama lain yang keluar. Dan jutaan terima kasih kepada Akademi Sains Malaysia, pengaduran geran SAGA dan Fellowship Brain Gate pada tahun 2009-2010, di mana saya menjalankan sangkutan di University of Natural Resources and Applied Science Boku, Vienna, Austria selama 1 tahun. Yayasan Felda yang menyumbang kepada geran penyidikan jangka pendek, Universiti Kebangsaan Malaysia, geran penyidikan pensyarah muda, GUP, OUP, DLP, dana lonjakan pendidikan, dana impak perdana untuk menghasilkan penerbitan berimpak tinggi, ETP untuk dana transformasi ekonomi, inovasi jaringan universiti. Kalau ada lagi-lagi Datuk dana-dana tu bagi tahu saya akan apply ya. Pantang ada dana-dana penyidikan yang ada, pasti saya akan memohon ya, dan akan cuba memohon sampai dapat. Penghargaan juga saya tujukan kepada Tekes Seymour Belmont yang telah menghantar yang telah menaja saya untuk kursus mesin kertas di Yuvaskula Institute Teknologi dan juga di Valmet ataupun MEXO sekarang ini dipanggil. Penghargaan kepada penyelidik luar negara. Terdapat beberapa penyelidik luar negara yang memberi ruang kepada pelajar saya, antaranya adalah Profesor Rosenau daripada Boku, Profesor Van Dieven daripada McGill University, dan beliau sebenarnya membayar pelajar saya semasa berada di sana. Profesor Lina Zhang daripada Wuhan University yang tidak kedekut mengajar kami menggunakan teknik-teknik penghasilan hidrogel. Jadi memudahkan kita untuk membuat inovasi apabila ni.
Dan kemudian tidak lupa juga kepada saya juga menerima fellowship JSPS selama 10 bulan di Kyoto, dan juga kesempatan ini saya rakamkan kepada semua penyelidik di dalam negara di UKM dan di FRIM terutamanya. FRIM besar jasanya ketika saya tidak mempunyai duit. FRIM membenarkan saya menggunakan peralatannya tanpa apa-apa dikenakan apa-apa bayaran. Dan Timbalan Ketua Pengarah FRIM Dr. Makno ada di sini, yang banyak membantu saya sepanjang saya kerjaya saya bersama-sama dengan Dr. Jalaluddin Harun yang sekarang ini Ketua Pengarah MTIB. Banyak membantu saya, dan memang budi mereka tidak ternilai harganya. Juga mereka-mereka daripada USM, UPM, saya adalah fellow INTROP, Institute Tropical di UPM, MARDI, UIA, UITM, Nottingham, CARIF, SIRIM, Agensi Nuklear Malaysia, dan banyak lagi yang membenarkan kami menggunakan makmal dan peralatan. Tidak lupa juga kepada syarikat-syarikat yang banyak membantu kami, seperti Paskop Berhad yang berada di Bentong, yang membenarkan pelajar-pelajar teknologi kertas satu. Setiap kali kita ada subjek ini, kita akan pergi ke Bentong untuk melihat teknik pembuatan kertas menggunakan mesin moden. Jadi pelajar terdedah plus Intervest. Melayan Adhesive Chemical, wakilnya Dr. Yuziah ada di sini. Red Cure, Sendirian Berhad, Sabutek, Sendirian Berhad, RTG Corporation, Everest Crimson, Sri Bentayu. Kemudian kita ada Kefi, Datin Naru juga datang di sini, CEO-nya. Dan beberapa lagi syarikat yang lain yang tidak terdaya saya namakan mereka. Sebenarnya hadirin, di dalam Dewan ini ada beberapa wakil daripada syarikat, juga daripada Maida juga ada di sini. Penghargaan buat Profesor Datuk Dr. Roslan Syukur dan Profesor Cik Husna yang banyak membantu dan membimbing tanpa jemu. Walaupun Prof. Roslan ni superkonduktor, tapi kalau saya bagi apa saja proposal kepadanya, dia akan baca. Dia akan memberi saranan dan sebagainya. Dan untuk Prof. Cik Husna yang banyak memberi semangat, happy birthday, selamat hari jadi yang ke-30 pada hari ini. Profesor Datuk Dr. Ikram Said dan Profesor Ibrahim Abdullah yang memberi pandangan dan saranan membina menghasilkan penulisan teks syarahan perdana ini, dan semua profesor-profesor di UKM yang banyak membantu saya. Dan jutaan terima kasih tidak terhingga. Semua graduan-graduan PhD yang telah bekerja, sama ada di dalam atau di luar negara. Begitu juga graduan-graduan sarjana saya yang telah tamat, yang telah bekerja. Dan kumpulan biosumber dan biorefinery, kumpulan kami yang terdiri daripada Profesor Madya Dr. Chia Chin Hua, pakar dalam nanoteknologi dan komposit biosumber, dan Dr. Sharifah Nabihah Said Jaafar baru pulang daripada Vienna. Beliau adalah pakar biorefinery dan komposit biobahan. Dan terima kasih kepada sumbangan mereka-mereka ini dan pertolongan yang diberikan. Kepada semua pensyarah, pembantu makmal yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam membangunkan penyelidikan berasaskan bahan lignoselulosa di UKM, ucapan jutaan terima kasih di atas sumbangan kepada pembangunan penyelidikan negara. Kalau tadi Datuk baca pantun 6 kerat, saya baca pantun 4 kerat, yang mudah. Saya rasa budak darjah 1 pun boleh baca sebab saya tak pandai mengarang pantun. Pisang emas dibayar berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh saya bayar, saya boleh pintal. Tapi hutang ilmu, budi akan saya bawa sehingga kematian. Saya akhiri syarahan perdana ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.